seperti yang kita tahu, memang memainkan peranan penting dalam pembangunan negara dari segi ekonomi dan juga sosialnya. Dan koperasi telah diiktirafkan sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan anggotanya, dan juga koperasi diharapkan juga untuk melaksanakan agenda membasmi kemiskinan dalam negara dan juga agenda pengagihan kekayaan dalam negara. Secara ringkasnya, mungkin sekarang ini boleh dikatakan koperasi diharapkan untuk memainkan peranan memenuhi agenda transformasi negara seperti mana yang diharapkan oleh pemimpin negara kita. Dan secara ringkas sejarah koperasi Datuk Yang Dipertua bermula di abad ke-18 di negara Eropah. Semasa zaman itu, negara-negara di Eropah mengalami masalah kemiskinan, penindasan, peningkatan kos hidup yang cukup melambung tinggi. Maka diwujudkan koperasi untuk membantu anggota-anggota masyarakat. Itu rohnya yang cukup murni. Dan di negara kita pun, Datuk Yang Dipertua, bermula pada awal tahun 1920-an dengan roh yang sedemikian juga untuk membantu anggota-anggota koperasi dan juga untuk meningkatkan ataupun menyelesaikan masalah-masalah isu setempat di kawasan di mana wujudnya koperasi-koperasi tersebut. Sekarang ini di Malaysia, kalau kita perhatikan, sudah disebutkan oleh rakan-rakan saya tadi, koperasi di Malaysia berkembang dengan begitu pesat, begitu hebat hingga disasarkan dalam tahun 2012 bahawa koperasi boleh diwujudkan hingga ke lebih daripada 10,000 dan malah tercatat dalam portal SKM. Kalau dalam tahun 2013 saja, keseluruhan koperasi yang terdapat di Malaysia ada 10,914. Kalau pembahagian negerinya, boleh saya bacakan di sini. Di Johor ada 1,039, di Kedah ada 868, dan di Kelantan ada 685, Melaka 424, Negeri Sembilan 583, Pahang 835, Perak 1147, Perlis 166, Pulau Pinang 631, Sabah 1062, Sarawak 883, Selangor 1261, Terengganu 556, Wilayah Persekutuan 807 dan di Ibu Pejabat ada 2. Dengan mengendalikan pelbagai aktiviti perbankan, pertanian, dan juga peruncitan dan pemborongan dan lain-lain aktiviti. Datuk Yang Dipertua, saya secara prinsipnya memang menyokong pindaan akta ini kerana ianya bertujuan seperti yang disebutkan oleh Timbalan Menteri tadi, untuk memberi lebih fleksibel dan lebih kuasa untuk SKPM menjalankan tugasnya dengan lebih berkesan lagi. Sehubungan dengan itu, sukacita juga saya Datuk Yang Dipertua untuk menilai keberkesanan ataupun roh pindaan akta ini dengan kita melihat melihat dasar koperasi negara yang diwujudkan semenjak tahun 2002 dan diubah sesuai sekali lagi dalam tahun 2011 hingga ke 2020 dengan 5 teras strategiknya, iaitu kalau boleh saya sebutkan di sini. Satu, teras strategi yang pertama ialah untuk merancang penglibatan berkooperasi dalam sektor ekonomi yang bernilai tinggi. Yang kedua, untuk memantapkan keupayaan dan kebolehan koperasi. Yang ketiga, mewujud dan meningkatkan keupayaan modal insan koperasi. Dan yang keempat, meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap gerakan koperasi dan memperkukuhkan koperasi melalui seliaan dan penguasaan berkesan. So, kalau pindaan akta ini dapat kita nilai dari segi trust strategi KDN dan usaha mereka, dan untuk melaksanakan KDN ini diwujudkan 3 jawatankuasa. Jadi dipahamkan, satu ialah jawatankuasa pemantauan pelaksanaannya,
dengan anggotanya terdiri daripada KSU ataupun timbalan KSU kementerian sebagai pengurusi eksekutif ataupun timbalan pengurusi SKM, bahagian dasar kementerian, wakil MKM, Majlis Maktab Koperasi Malaysia, wakil angkasa, wakil koperasi, dan urustiannya ialah bahagian koperasi kementerian. Dan jawatan kuasa yang kedua ialah jawatan kuasa pelaksanaan, dan ketiga jawatan kuasa kerja. Maknanya segala usaha telah pun dilakukan untuk memantapkan gerakan koperasi di negara kita ini. Datuk Yang Dipertua, sehubungan dengan itu, sukacita saya membangkitkan isu-isu yang berkaitan dengan gerakan koperasi di Malaysia ini dalam kerangka, dalam perspektif usaha kita untuk meminda akta ini supaya gerakan koperasi di Malaysia akan menjadi lebih mantap lagi, supaya SKM akan menjadi lebih berkesan melaksanakan tugas-tugasnya. Isu pertama, Datuk Yang Dipertua, adakah hala tuju baru koperasi seiring dengan hala tuju pembangunan negara? Itu yang perlu kita memberi perhatian, kerana kita seperti yang saya sebutkan tadi, objektif utama koperasi ialah untuk mempertingkatkan taraf hidup anggotanya dan juga untuk tangani isu-isu masyarakat setempat yang berkaitan dengan masalah kehidupan mereka. Saya ingin bangkitkan ke ini sebab saya dapati gerakan-gerakan koperasi di negara kita ini yang mendapat keuntungan yang lebih besar ialah gerakan-gerakan koperasi yang berstatus nilai tinggi ataupun yang besar-besaran. Ya, Kuala Langat. Bangun. Ya. Silakan. Terima kasih, Datuk Speaker. Seperti mana yang telah kita lihat dalam pindaan yang hendak dibuat ini, kerangkanya amat besar, Datuk Speaker. Melihat daripada keperluan faedahnya juga, sasarannya amat besar. Dan cita-cita besar kementerian juga amat besar untuk melihat penyertaan koperasi ini menuju kepada kecemerlangannya. Namun yang jelas ialah apabila kita melihat daripada promosi untuk kumpulan-kumpulan awam yang tercari-cari bagaimana mungkin mereka boleh menyertai menubuhkan koperasi. Jadi apakah Yang Berhormat setuju dengan saya, kementerian juga harus tidak leka kepada kumpulan-kumpulan yang dilihat sebagai sasaran utama untuk meningkatkan dan menjana ekonomi mereka dan membolehkan mereka menyertai program-program yang saya lihat daripada pindaan ini menyerlah sangat, supaya mereka-mereka ini juga tidak terpinggir atau tercicir untuk menikmati kenikmatan faedah yang akan diberi luaskan oleh kementerian. Apakah Yang Berhormat bersetuju dengan pandangan saya? Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Kuala Langat. Sebenarnya saya pun nak sampai ke poin yang dibangkitkan oleh Kuala Langat tadi. Seperti yang saya sebutkan tadi, gerakan-gerakan koperasi yang berskala besar menikmati manfaat yang besar. Tapi berbanding dengan gerakan koperasi-koperasi yang kecil-kecilan, ini yang perlu diberi perhatian, dan kita harap yang pindaan akta ini bagi mempertingkatkan keberkesanan SKM menjalankan tugas fungsinya, bagi membudayakan gerakan koperasi di negara kita ini, memberi perhatian yang cukup sama ataupun lebih berat kepada gerakan koperasi-koperasi kecil, seperti koperasi-koperasi masalah-masalah koperasi dalam ibu tunggal, OKU, pelajar-pelajar di sekolah-sekolah di luar-luar bandar. Itu merupakan koperasi-koperasi kecil, dan juga pekerja-pekerja yang di peringkat bawahan. Kalau berbandingkan dengan koperasi-koperasi perbankan dan juga hartanah yang lebih besar, yang lebih menguntungkan ahli-ahlinya. Itu yang pertama, Datuk Yang Dipertua. Yang keduanya, pindaan akta ini seperti yang disebutkan oleh Menteri tadi ialah untuk memberi kuasa yang lebih fleksibel, yang sedikit kuasa yang lebih kepada ahli lembaga pengarah untuk menjalankan fungsi, terutama sekali dalam bidang proceeding ataupun dalam bidang kes-kes sibel. Saya melihat dalam perkara ini, Datuk Yang Dipertua,
kita wujudkan koperasi untuk memberi keyakinan kepada masyarakat untuk mempertingkatkan kehidupan sosioekonomi mereka. Tanpa kita juga memberi tekanan yang lebih kepada segi hukuman. Kalau kita lihat dalam perspektif itu, bukan kita tidak suka yang ianya diberi kuasa lebih untuk kita mengambil tindakan kepada pesalah-pesalah kooperator, tapi dalam perspektif untuk menggalakkan dan perkembangan koperasi, untuk memberi keyakinan kepada kooperator koperasi yang kecil-kecilan, terutamanya, maka aspek-aspek hukuman patut jangan diberi perhatian kepada kooperator kecilan. Ini sebaliknya kita perlu memberi tekanan kepada aspek-aspek penggalakan, encouragement dengan izin rather than punishment. Jadi itu yang keduanya, sebab ia selari ataupun sejajar dengan hujah saya yang pertama tadi, iaitu untuk memberi perhatian kepada koperasi kecilan hari ini. Ini sehubungan dengan pemerhatian kita pada hari ini, Datuk Yang Di-Pertua. Kita dapati koperasi yang kecil ini malap sangat. Tidak begitu hebat kalau banding dengan koperasi yang besar skala besar. Malah ianya tak dapat bertanding pun dengan isu-isu ataupun pergerakan seperti pasar-pasar malam. Contohnya macam pasar Cambodia hari ini. Di kawasan saya, di Nibun Tebal, kalau hari Sabtu penuh sesak pasar Cambodia. Dan sekarang ini merebak ke Pendang. Saya ingat sahabat saya daripada Pendang boleh ini. Kita dapati gerakan mereka, perniagaan mereka begitu maju. Tapi koperasi-koperasi yang kita wujudkan dalam kawasan-kawasan perkampungan, kawasan-kawasan luar bandar, malah kawasan-kawasan pinggir bandar, cukup malas untuk bergerak dan cukup malap pergerakan mereka. Manfaat yang dapat daripada yang diperolehi oleh anggota-anggotanya adalah cukup minimal. Jadi kerajaan, saya harap kerajaan memberi perhatian yang serius kepada perkara ini. Kalaulah perniagaan-perniagaan yang macam tadi boleh wujud begitu mantap dengan manfaat dia cukup hebat, kenapa tidak kita gerakkan koperasi-koperasi yang kecil-kecilan ini untuk menjalankan aktiviti-aktiviti yang sedemikian rupa. Itu yang kedua, Datuk Yang Di-Pertua. Ketiganya, isu yang berkaitan dengan koperasi ini, kita dapati hari ini koperasi yang menjalankan aktiviti kepenggunaan, koperasi pengguna, terdapat 52.6%. Dengan jumlah ahlinya 28 juta. Banyak. Tapi malangnya, koperasi kepenggunaan ataupun koperasi pengguna ini, perolehan mereka hanya 0.98 bilion saja, ataupun 11% daripada keseluruhan gerakan koperasi di dalam negara kita. Jadi kenapa ianya berlaku demikian? Perlu kita memberi perhatian untuk menggalakkan kebanyakan koperasi-koperasi yang diwujudkan ini dapat menikmati manfaat yang seiring ataupun sama dengan koperasi-koperasi yang lain. Dan apa yang boleh kerajaan ataupun SKM bantu untuk menggerakkan koperasi-koperasi ini supaya dapat menjanakan pendapatan yang lebih setanding dengan koperasi-koperasi yang jenis-jenis koperasi yang lainnya. Itu yang tiga, Datuk Yang Di-Pertua. Dan yang seterusnya, isu yang seterusnya ingin saya kemukakan, seperti yang disebutkan oleh sahabat saya tadi, tentang MOKIS. Saya ada pandangan yang mengatakan kenapa MOKIS perlu mengambil peranan ataupun fungsi yang diberi kepada angkasa di peringkat awal, iaitu dalam segi pemotongan gaji dan juga memberi khidmatan dan pinjaman ini. Mungkin pihak menteri boleh memberi pencerahan sikit dalam hal ini. Dan seterusnya, yang isu seterusnya ada Datuk Yang Di-Pertua. Saya ingin dapat penjelasan daripada Menteri berkenaan dengan kumpulan wang amanah pembangunan koperasi.
yang kita dipahamkan yang tiap-tiap koperasi terpaksa ataupun disyaratkan memberi sumbangan sebanyak 100% pada SKM. Kemudian dalam tabung ini, apa kegunaan tabung ini, saya Menteri dapat memberi sedikit penjelasan, kerana ada tomahan, ada tuduhan yang mengatakan wang ini disalahgunakan oleh pegawai. Ini tuduhan. Mungkin Menteri boleh dapat memberi penjelasan, kerana kumpulan wang amanah pembangunan koperasi ini disumbangkan oleh semua koperasi-koperasi yang daftar di dalam negara kita. Jadi dengan itu daripada Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi ruang pada saya dalam mengambil bahagian perbahasan ini. Sekian, terima kasih. Ya, sila Kota Raja. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang